Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Bonda tanya sama itu Hud-Hud, Mentera Semerah Padi dan yang terbaru Awan Nano. 11 album solo, 6 album bersama Kembara dan 32 album kompilasi. 9 soalan malam ini bersama Datuk M. Nasir. Soalan anda kami ajukan kepada Sifu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada malam ini. Sama. Kami ada 9 soalan yang ingin ditujukan kepada Datuk. Soalan pertama datangnya daripada peminat daripada Indonesia. Kita saksikan, Datuk. Betulkah Datuk M. Nasir sekarang ini adalah artis elitis, bukan lagi suara golongan marhain? Soalan pertama, Datuk. Adakah Datuk sekarang ini artis elitis, bukan lagi suara daripada golongan marhain? Ini interogasi ke apa ataupun interview ni? Silakan, Datuk. Begini, pertama saya mula mau jadi penyanyi, pencipta lagu. Begitu juga saya nak jadi pelukis. Tapi saya nak buat muzik yang saya suka. Dan saya tidak buat muzik bila saya suka, saya tidak masyarakat menerimanya. Dan pada mulanya memang kebanyakan lagunya berunsurkan muzik pop, muzik popular. Kemudian dia pergi lapisan lain. Dia pergi ke muzik-muzik yang berunsur topikal, muzik kalau di barat dipanggil folk music, tapi kalau di sini dipanggil muzik marhain. Tapi maksudnya bukan marhain, tapi muzik yang mempunyai elemen kerakyatan. Jadi pada waktu itu muzik popular sangat popular. Kesan daripada 70-an, kemudian masuk ke 80-an, muzik yang bunyi macam muzik rock, muzik yang irama Melayu, ya. Tapi saya nak muzik yang saya suka sendiri. Jadi, tapi muzik itu saya adunkan dengan muzik popular. Kemudian muzik itu diterima. Diterima. Walaupun ada unsur-unsur tersendiri kat situ, tetapi diterima kerana banyak juga unsur elemen hiburan. Dari saya dulu dalam kumpulan Kembara. Kemudian saya buat muzik rock. Di mana waktu itu mungkin muzik rock satu muzik yang agak untuk masyarakat tertentu, anak-anak muda. Di radio, di mana-mana pun lebih kepada muzik rock dan muzik popular. Maksud saya muzik popular, tetapi muzik rock tu tersendiri pada golongan waktu itu kira orang muda. Gitu. Dan dia agak rebellious. Jadi saya buat muzik rock. Jadi bila muzik rock pun dah berada di tempatnya, saya mula mencari satu jenis bentuk muzik yang bagi saya inilah diri saya. Dan kini inilah diri saya. Jadi saya buat muzik dan saya ambil elemen muzik daripada Kepulauan Melayu, muzik dunia umpamanya. Dan saya suka pengaruh-pengaruh dari ada beberapa penggiat muzik di barat, ya. Umpamanya macam Bob Dylan, kumpulan Beatles, Sting, Gabriel. Dan kini Datuk pun diterima oleh golongan elit. Diterima, tapi muzik saya menjadi
tersendiri. Dan yang keduanya soalan Datuk daripada apa yang Datuk ucapkan ketika menjuarai anugerah juara lagu yang kali ke-26. Datuk mengatakan itu adalah nasib dan Datuk kata ramai bakat-bakat muda yang Datuk sentuhkan ketika itu. Adakah Datuk ada spesifikasi kepada siapakah bakat-bakat muda itu sendiri? Mungkin Datuk boleh terangkan. Pada mereka yang merasa mereka muda lah. Mereka, bagi saya, bakat-bakat muda sekarang ni adalah satu kekuatan. Satu kekuatan kita kerana tentu sekali yang lama, saya mungkin termasuk dalam golongan yang telah berpengalaman, dianggap sebagai veteran umpamanya. Golongan muda adalah harapan kita dan hasil daripada yang mereka buat, yang mereka dapat hasilkan pada ketika ini sangat saya rasa bangga bagi diri saya bangga. Itu daripada golongan muda. Yeah. Soalan berikutnya Datuk, daripada yang lagi muda Datuk. Ada kita lagi? saksikan Datuk. Ya. Kenapa Datuk M. Nasir tidak lagi mencipta lagu berunsur nasihat untuk kanak-kanak? Soalan daripada pelajar Datuk. Kenapa tiada lagi soal ciptaan yang berunsur nasihat? Ya. Siap mereka pun dah pergi sekolah. banyak guru yang beri nasihat dan banyak orang yang di TV pun banyak orang yang beri nasihat kan. Nah, saya sentiasa bercita-cita untuk buat lagu kanak-kanak tapi belum ada masa. Okey, akan datang insya-Allah. InsyaAllah ya. Baiklah, kita akan berehat dulu seketika Datuk dan kita akan berjumpa selepas ini. 9 soalan malam ini bersama Datuk M. Nasir ataupun lebih dikenali sebagai Sifu. Baik Datuk, kita terus ke soalan keempat daripada peminat yang juga personaliti TV Datuk. Saksikan. Lepas ketiadaan arwah Lolo, manakala Abang S. Amin Sahab pula sudah tidak begitu aktif lagi menghasilkan lirik, apakah benar satu persoalan yang timbul yang saya secara peribadi sendiri ingin mengetahui dan sudah pastilah peminat M. Nasir keseluruhannya ingin mengetahui apakah benar bahawa motivasi Datuk M. Nasir sekarang ini sudah berkurangan dan tidak begitu mampu lagi untuk menghasilkan lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang bersengat? Jawapan daripada Datuk, silakan. Itu anggapan saja. Itu anggapan kerana sekarang ni kita tengok banyak benda yang berlaku dalam dunia hiburan dengan reality TV apa semuanya. Penumpuan orang tu agak tertumpu pada event-event yang ditonjol-tonjolkan. Jadi banyak benda yang kita membuat setiap hari pun orang tak tahu. Dan susah kita nak kasih tahu orang. Motivasi untuk buat tak pernah tetapi sekarang saya melalui fasa yang berbeza lah, itu pastilah fasa yang berbeza di mana kita sekarang ni memang muzik pun dah sampai satu perubahan itu saya ikut dengan tekun dan sentiasa memupuk bakat-bakat baru untuk menulis lirik umpamanya dan sama-sama mengikut arus ni lah. Tapi tidak putus, tak pernah putus. Saya tak tahu itu pemberian anugerah. Anugerah Tuhan pada saya. Tidak betul-betul menerima idea untuk buat lagu. Tetapi cuma masa sajalah menentukan. Menyentuh mengenai membuat lagu Datuk. Ya. Ada dikatakan Datuk ketika membuat lagu ataupun berkarya mencipta lirik untuk diberikan kepada seseorang artis itu, Datuk dikatakan agak cerewet untuk memilih artis. Apakah kriteria-kriteria yang Datuk perlukan
kepada seseorang artis itu untuk membawa lagu Datuk? Cerewet. Cerewet. Saya rasa tak, bukan cerewet, tapi saya rasa semuanya akan buat begitu. Kerana tiap karya itu special atau istimewa. Jadi cara menyampainya pun mesti mempunyai komitmen yang iltizam yang tahap tertentu. Jadi kita cuba berusaha sebenarnya mendapatkan penyampai atau pelaku atau penyanyi yang benar-benar boleh kita rasa dari pengalaman kita boleh membawa lagu tu. Jadi itu yang orang ingat macam cerewet gitu, tapi sebenarnya itu satu lumrah yang kita memang mesti ada. Baiklah Datuk, kita ke soalan yang seterusnya. Saya ada soalan untuk Datuk M. Nasir. Saya rasa Datuk M. Nasir ni seksi lah. Datuk M. Nasir rasa tak Datuk seksi? Jawapan daripada Datuk. Ini soalan diberikan pada dia. Saya rasa saya seksi. I work out. Oh, okey. So jadi apakah definisi seksi Datuk tu? Tak tahu, saya tak tahu saya seksi ke tidak apa. Oh, percaya ke saya cakap? Baiklah Datuk, kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.